timbul kembali isu almarhum Datuk Mio Abdul Rahman versus Bruce Lee. Mohon cikgu kongsi dengan followers mengenai versi yang disampaikan kepada cikgu oleh guru-guru lama gayung. Terima kasih. Okey, beginilah. Ni kawan kita ni dah tanya. So, saya teringat satu peristiwa dan saya rasa malam ni saya nak bercerita sikit lah. Okay. Supaya cerita saya ini menjadi satu pengalaman dan pengajaran kepada sahabat-sahabat. Saya rasa kisah ni saya tak pernah buka. Ini salah satu kisah yang menjadi kenangan dalam hidup saya. Okey, pada tahun 2001, kisahnya macam gini. Ini sebab tadi ni orang soalan dia tadi tu tentang Datuk Mio Abdul Rahman, almarhum Datuk Mio Abdul Rahman, lawan dengan Bruce Lee. Saya tak mahu mengesahkan dan saya tidak mahu mengatakan tidak. Okey, biarlah benda itu menjadi satu misteri di dalam ilmu persilatan Melayu. Okay? Cuma saya nak bercerita apa yang saya sendiri alami. Boleh? Saya sendiri alami. Pada tahun 2001, saya berpangkat kapten, saya bekerja di Pusat Latihan Tempur Tentera Darat sebagai jurulatih, dipanggil pegawai latih lah. Pegawai latih cawangan peperangan hutan. Okay? Cawangan peperangan hutan. Di mana kami melatih sebanyak 17 negara punya komando. Komando daripada 17 negara, kami yang latih. Itu dan saya ada tulis. Waktu tu saya punya ketua cawangan tu adalah Mendiang Major Johnson Mileng. Okey, Mendiang Major Johnson Mileng. Ada saya pernah ceritakan dulu kan. Okey, kisah ni berlaku pada tahun 2001. Kami diarahkan daripada Pulada untuk pergi ke jangan komen sebab saya nak bercerita. Daripada Pulada, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat, kami diarahkan untuk pergi ke Bukit Commonwealth Rawang. Bukit Commonwealth Rawang. Okay? Untuk kami setupkan kampung survival di dalam hutan tu. Kami set up kampung survival untuk persembahan kampung survival di dalam hutan. Sempena acara PANPAC. PANPAC ni adalah Asia Pasifik, tak apa benda dah. Commander, tak apa macam tu lah. Okay, dalam tu semua sekali PANPAC ni, mesyuarat PANPAC ni terdiri daripada 29 negara di Asia Pasifik. 29 negara di Asia Pasifik. Maksud dia semua general yang paling tinggi yang berada di Asia Pasifik hadir pada tahun 2001. Okay? Hadir ke Malaysia. Masuk surat khabar, masuk TV bersemualah. Jadi, tentera darat kita terkenal dengan ilmu hutan. Oleh kerana itu, Panglima Tentera Darat ketika itu ialah General Hashim bin Hussein ataupun orang panggil Jack Palin. Kalau tentera panggil Jack Palin lah. Dia arahkan kami yang berada di Pulada, cawangan saya, untuk buat persembahan survival. So daripada Johor Bahru, kami ambil barang-barang kami, binatang-binatang kami bawa ke Bukit Commonwealth Rawang. Bukit Commonwealth Rawang. Di Rawang, bayanglah, saya bawa ular sawa besar-besar dalam terak je. Kami bawa binturong, kami bawa buaya tembaga tu kami letak atas terak jalan. Macam-macam binatang kami bawa. Dah lah bawa sampai pula dekat Bukit Commonwealth tu, hutan kosong, kami kena set up, buat dengan buluh, buat dengan ini apa semua ni, buat sangka-sangka untuk persembahan survival. Lepas tu kami kena set up kan rumah-rumah survival macam mana bentuk, kemudian kami buat dewan, kami buat rumah panjang. Kami diberi masa 1 bulan je untuk buat rumah panjang yang tidak, rumah panjang macam Iban itu, rumah panjang yang tidak ada paku. Semua main selak je. Ini tahun 2001. Jadi saya masih ingat lagi, kami ambil dekat kawasan Kota Tinggi, air terjun Kota Tinggi tu dengan Gunung Panti, Gunung Muntahak. Kami ambil daun palas saja 30 terak bawa ke Bukit Commonwealth Rawang. Sebab Bukit Commonwealth Rawang tu dia orang tak benarkan untuk kita ambil akar kayu situ untuk set up semua ni. Jadi kita kena ambil kat Johor.
Dan saya ambil akar yang kita nak lilit tu, 15 truk. 15 truk akar, bayangkan. Tu pengalaman saya. Kemudian bila kita dah set up, apa semua macam ni, kan, ambil masa dalam masa 2-3 bulan. Yang membantu kami waktu tu adalah Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Loh. Lieutenant Colonel Loh. Colonel Loh ni pun pandai pakar survival juga. Jadi dia CO 6 Ranger waktu tu. Waktu tu 6 Ranger berpangkalan di Camp Wadiburn lah. Jadi mereka membantu kami. Kami juratih-juratih ni datang daripada Pulada, kami buatlah apa semua macam-macam. Bayangkan binatang-binatang lah apa semua ni. Penuh. Nak jadi cerita, ni berbalik kepada tadi punya soalan tu, iaitu almarhum Datuk Nur Rahman lawan Bruce Lee. Okay? Nak balik pada cerita tadi, waktu kami dah siapkan, 3 minggu tu kami dah siapkan tapak tu, sampai sekarang tapak tu masih ada. Sampai sekarang masih nampak kesan tu, walaupun sudah 20 tahun berlalu benda ni. Raptai penuh Panglima Tentera Darat Malaysia. Jadi Panglima Tentera Darat ni sebelum dia nak buat persembahan kepada 29 general daripada 29 negara ni, dia nak tengok dulu. So buat raptai. So buatlah raptai, buat persembahan, tunjuk ini dia itu, ini cara nak survival dalam hutan begini, ini binatang-binatang dalam hutan apa semua. Beruang pun ada, kami bawa beruang matahari yang Sonia tu. Macam-macam. Kita tunjuk itu, tunjuk ini apa semua macam ni. Last kali, okey ini benda boleh dimakan, tak boleh makan tu semualah. Waktu tu Major Johnson Mileng yang bawa Panglima Tentera Darat ni. Dia bawa lah daripada ni laluan tu kan, macam safari lah kan, laluan sampai hujung. Saya tunggu kat hujung, saya persembahan hujung. Okay? Sebab saya pegawai latih dia. Dulu pegawai latih ada 2 orang je. Waktu tu Captain Zainuddin Cik Am dengan saya lah, Captain Fitri, ketua cawangan Major Johnson Mileng. Okay? So bila kita Panglima Tentera Darat tu, General Hashim bin Hussein, dia datang, lepas tu ada seorang panglima tu 2 bintang. Dia bagi tahu dekat Panglima Tentera Darat ni, panglima 4 bintang lah, Panglima Hashim ni. Dia kata ini dia kata Tan Sri, ini Fitri ni. Fitri ni pandai silat. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, General Hashim ni bagi tahu. General Hashim bagi tahu, Fitri, tunjuk silat. Saya pun dengan pakai baju celoreng, kasut lah apa semua, kita dengan muka kita berceloreng macam tu. Saya pun buatlah persembahan silat saya, ambil hormat, buat tari apa semua ni. Lepas tu General Hashim bagi tahu, saya suka macam ni. Fitri, kamu boleh tak buat persembahan yang lebih daripada orang lain? Saya tanya, Tan Sri, kita kapten nak bercakap dengan 4 bintang, kita menggeletar. Ya Tan Sri, insyaAllah saya usahakan. Kau jangan usah-usah, kau buat. Nanti pada hari persembahan kamu buat. Lepas tu dia cakap macam tu, saya pun angguk lah. Ya Tan Sri, boleh. Lepas tu Tan Sri balik. General Tan Sri Hashim bin Hussein ni dia balik ke ni? Major Johnson bagi tanya saya, kau nak buat apa lepas ni untuk persembahan pada hari jadi tu? Kan? Hari persembahan tu adalah pada 11 September 2001. Saya ingat. Saya pun kata, Tuan, saya nak minta izin Tuan. Saya nak balik jumpa Tok Guru saya dekat Kedah. Lepas tu kata, kau pergi balik lah. Aku tak tahulah macam mana. Kalau kau buat persembahan buruk, nasib malang kau lah. Tuan-tuan, General Hashim bin Hussein ni orang yang garang. Siapa kau tanya askar, Jack Palance tu siapa? Orang tahu. Dia memang tegas. Dia memang tegas. Orang takut dengan dia. Kalau saya salah buat persembahan, depan dia punya tetamu-tetamu, confirm saya punya, kata orang, senarai hitam lah. Kata orang, tak ada dah masa depan saya dalam askar ni. Tak ada masa depan dah saya ni. Silap-silap kena buang daripada askar. Saya balik. Saya naik bas daripada KL pergi turun ke Gurun. Saya jumpa Tok Guru saya. Tok Guru saya, Datuk Raja Abdul Majid tu lah. Ayah saya tu. Saya pergi tanya, Tok Singa pun ada. Hai, adinda aku Tok Singa. Masuk.
Jadi saya jumpalah Tok Majid. Saya cakap macam ni. Pak Ndak, saya panggil dia Pak Ndak. Datuk Majid Gayung, saya panggil dia Pak Ndak. Pak Ndak, saya ni nak kena buat persembahan pada 29 orang jeneral daripada 29 negara. Pak Ndak pun dengar aja. Persembahan apa? Persembahan silat. Tapi apa silat saya nak buat? Sebab saya cakap, Pak Ndak, masalahnya saya nak tunjuk depan General Jepun, General China, General Amerika, General Singapura, General Indonesia. Pak Ndak, mereka semua ni dah biasa tengok Shaolin lah, ninja lah, apalah inilah. Kita ni nak tunjuk silat Melayu, Pak Ndak. Nak tunjuk apa ni? Tu. Ujian Allah bagi kat saya. Apa saya nak tunjuk kepada General China, Panglima Tentera Darat daripada China? Segala jenis kungfu dia dah tengok. Apa saya nak tunjuk kepada General daripada Jepun, General daripada Indonesia, General daripada Asia Pasifik? Bayangkan, 29 negara. Dan saya terpaksa menjaga nama Melayu dan nama silat dan nama Tentera Darat. Takkan kita nak tunjuk tari kena pelempang lah. Itu je orang kata. Tak heran. Okay, apa yang saya minta? Saya duduk melutut. Saya masih ingat ni. Saya pegang lutut Tok Majid. Saya tanya, Pak Ndak, tolonglah bagi saya apa-apa amalan ke ilmu ke untuk saya tunjuk sikit siapakah orang Melayu Islam dan silat kita ni. Pak Ndak pun ajar saya satu ayat. Pak Ndak ajar saya satu ayat. Datuk Majid ajar saya satu ayat. Dia kata, gunakan ayat Quran ni, tawakal pada Allah, pergilah buat persembahan. Saya pun, ayat dia pendek je. Ayat dia pendek aja. Saya pun balik. Blur otak saya. Aku nak buat persembahan ni, mati aku, salah persembahan ni, confirm. Pencen lah, berhenti aku daripada askar. Mau confirm kena buang. Okay. Jadi saya balik. Tepat pada 11 hari bulan September 2001. Berdebarnya saya pagi tu, ya Allah. Saya cuma beramal, ya Allah Tuanku, tolonglah aku. Janganlah kau malukan nama Malaysia. Janganlah kau malukan nama orang Melayu. Janganlah malukan nama persilatan dan ilmu orang Melayu. Okay. Jadi saya buat macam ni. Bayang General-general tu datang. General bayang, general daripada Amerika, US Pacific Command punya general. Semua ni datang. Buat dah persembahan. Last kali kan, di hujung sekali persembahan tu ialah saya. Mereka menghadap saya. Saya mula je, Allah nak telan Elio pun tak. Kita baru kapten waktu tu. Umur baru 21, 22, 23 ya. Nak menghadap depan mata ni 29 general. 29 general daripada 29 negara. China, Jepun, Indonesia apa semua. Macam mana saya nak buat mereka kagum? Saya pun bacalah ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Tawakal, ini tawakal Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya pun buat persembahan. Buat persembahan silat. General Hashim Husin, Panglima Tentera Darat panggil, gentlemen, now this is Captain Fitri. He will show to you what is silat is all about. Kan? Silat is a form of martial art for Malay people in Malaysia. So let's see from Mr. Fitri. Saya masih ingat ni. Saya berdiri depan, angkat hormat macam tu, depan ni 29 general menggeletar. Baca bismillah, baca selawat, tawakal pada Allah, baca ayat-ayat yang Tok Guru bagi. Saya pun buatlah tari sembah saya. Saya buat tari sembah saya tu. Lepas tu saya ambil genting. Saya ada genting tu. Saya dah habis silat-silat tu. Saya ambil genting. Saya pecahkan dengan kepala. Pram. Itu beres. Setakat genting 5-6 tebu pecah kepala itu saya senyum. Ya, itu benda biasa pada saya. Kan? Lepas tu saya ambil genting. Saya tetak dengan tangan. Pram. Pecah. Rom. Genting 6 keping. Rom. Begitu biasa. Kungfu boleh buat lebih hebat daripada tu lagi. Ninja boleh hebat daripada tu lagi. Kan? Silat-silat yang dekat Indonesia pun boleh buat hebat daripada tu lagi. Kemudian Allah gerakkan hati saya. Tepi tu ada kayu beruti tau. Kayu beruti 4x4 tu. 4x4.
Saya ambil kayu beruti tu, macam mana nak tunjuk? Ni. Kayu beruti. Ni kecil, kayu beruti tu besar ni. Saya ambil kayu beruti tu, kayu, tangan, kosong, tak ada apa. Kayu tu besar ni. 4x4. Saya pun baca. Saya letak dekat paha saya. Saya ingat saya letak dekat paha saya. Lepas tu saya pun, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik nafas. Saya letak macam ni lah. Kayu beruti tu patah. Kayu beruti ni patah. Ni, kat tengah-tengah dia patah. Prak! Patah bukan patah lurus. Patah macam pecah. Gerak. Macam dia punya menggerutu tu. Pecah. Tangan tak sampai, tak sentuh pun. Pecah. Prak! Lepas tu, yang dah patah tu, saya campak ke tepi. Ya, saya campak ke tepi. Lepas tu, saya ada sediakan tebu. Tebu tu tebu. Tebu. Okay. Tebu ni, kalau kamu guna kayu sekalipun, ambil tebu, letak macam tu, ambil kayu, kamu hampuk tebu, dia hanya boleh patah macam tu je. Betul? Tebu. Okay. Saya ambil tebu lah, bayangkan ni tebu. Tebu, panjang. Saya baca ayat tu, tawakal pada Allah, saya hantuk dengan kepala. Tebu tu putus dua. Tebu putus dua. Sedangkan tebu kalau kita hampuk dengan batu ke, dengan kayu ke, dengan besi ke, dia hanya boleh macam tu je. Patah macam tu je. Dia, sebab apa? Kulit dia kan bersambung. Tapi ni putus dua. Apa yang saya buat daripada tebu tu, saya campak situ. Lepas tu saya pun hormat. Lepas tu saya kata, gagah setia. Tuan-tuan, Cogan kata gagah setia. Gagah setia, saya kata. Lepas tu Tan Sri Hashim Hussein pun datang kat saya. Well done my boy. Well done my boy. Oh, dia tepuk bahu saya, kita ni. Oh, selamat, aku selamat. Okay. Yang bestnya, depan mata saya, general daripada Jepun tu, dia ambil. Dia ambil tebu tu, dia tengok. General tu pun pelik, macam mana tebu boleh putus dua. Lepas tu yang general daripada China, dia ambil tu, kayu beruti 4x4 tu, dia tengok kayu tu. Yang bestnya, dia ambil, dia bawa balik. Dia ambil kayu yang saya patahkan tu, dia bawa balik. Mungkin dia pelik, macam mana orang buat. Jadi balik pada soalan tadi tu, sebab itu saya tak mau jawab. Sebab saya sendiri alami benda tu. Saya masih hidup dan kejadian tu berlaku pada 2001. Okay? Itulah. Jadi harapnya sebenarnya dalam dunia ni banyak rahsia-rahsia, banyak apa ni, banyak ilmu-ilmu yang menjadi amalan-amalan. Tapi macam saya pesan tadi, apabila kita nak amalkan sesuatu, hendaklah kita ingat balik surah Ash-Shura, surah Al-Ash-Shura ayat yang ke-20. Okay? Ingat balik yang tu. Jadi ini kali pertama saya buka sejarah hidup saya tentang perkara itu. Yang saya sangat-sangat ingat, selepas-lepas persembahan saya tu, tiba-tiba datang helikopter daripada Amerika, landing betul-betul dekat Bukit Commonwealth tu. Dia terus ambil dia punya Delta Forces. Datang dia tak tahu Delta Forces. Datang, ambil General Amerika, bawa pergi. Kami tak tahu apa berlaku lagi. Lepas tu bila acara dah habis, baru kita dengar cerita. Bahawa Amerika kena serang. Twin Tower dia tu, yang kejadian 9/11 tu. Okay? Dia terus, Delta Forces dia terus ambil, dia bawa ke kapal perang dia. Terus terbang naik helikopter dia. Okay? Dia selamatkan dia punya general dia. Benda tu berlaku depan mata saya. Itulah sikit-sikit pengalaman. Ya. Jadi kebalik pada soalan tadi tu, yang Hasib mempertikaikan berapa ni, ya ke almarhum Datuk Mir Abdul Rahman lawan dengan Bruce Lee apa semua tu. Saya tidak akan menjawab ya dan saya tidak akan jawab tidak. Tapi saya beri satu kisah kejadian hidup saya dan saya harap benda tu menjadi pengalaman dan pengajaran kepada yang lain. Ni ramai komen ni, cantik baju. Baju ni saya tengah buka order, ada dekat Shopee saya. Saya buka order untuk 3 hari. Siapa nak boleh ambil. Okay? Murah je, RM27 baju ni lah. Okay. So ayat yang diberi oleh Datuk Majid tu sudah tentulah saya simpan. Kerana itu amanah yang diberikan oleh Datuk Raja Abdul Majid, kan, Mahaguru Silat Gayung, iaitu Tok Guru Silat Gayung kepada saya, kan. Itu dia.
Dan itu menjadi satu pengalaman yang manis pada saya. Macam kamu boleh bayanglah, kita nak buat persembahan depan orang kampung boleh lah, kita buat persembahan depan kawan-kawan kita mungkin boleh. Tapi ini persembahan di depan 29 general tentera daripada 29 negara. Agak-agak macam mana perasaan kamu? Kan? Nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Kan? Pian autopat. Ada video ke tuan penjenayah persembahan boleh share? Tak ada. Tapi sempat ada tangkap gambar. Gambar tu simpan kat rumah. Tapi yang tangkap gambar tu pun, waktu tu acara tu, mana ada orang lain boleh ada. Yang ada kat situ general-general dengan cawangan operasi ni je lah. Yang tangkap gambar tu, juru kamera rasmi Mindef. Ya? So, saya dapatlah 4-5 keping gambar. Bila saya balik ke Pulada, General Hashim bin Hussein, Panglima Tentera Darat waktu tu, dia tulis surat kat saya. Tulis surat. Sampul surat tu, ada 4 bintang dekat luar. Nama saya. Sampai kat Pulada, Kapten muda dapat surat daripada 4 bintang. Ramailah orang sakit mata. Ramailah orang cemburu. Itu biasa. Kan? Saya buka lah surat tu. General Hashim Hussein tu dia tulis dengan tangan. Kepada saudaraku Muhammad Fitri. Terima kasih di atas persembahan yang menarik. Semoga kamu macam ni. Dia tulis dengan tangan tu. Bukan type. Dia tulis dengan tangan. Lepas tu dia tulis Hashim. Nama dia. Dia sign. Surat dia tu saya simpan dekat rumah sampai sekarang. Kenangan. Kenangan. Tapi itulah manusia. Bila kita buat benda tu kerana Allah. Tapi bila kita dapat surat daripada Panglima macam tu, Panglima Tentera Darat, kan, kita pula orang muda, ramailah orang-orang yang ada di atas saya tu cemburu buta lah kat saya. Cemburu buta, sakit hati, semua tu macam-macam lah. Itu namanya manusia. Kan, habis. Orang kata, ini geng ni semua anak buah General Hashim ni. Lah, kita bukan kenal. Kita bukan rapat dengan General Hashim Hussein. Kita cuma buat amanah saja. Manusia. Macam itulah. Melayu hasad dengki ni banyak. Biasa. Itulah dia. Jadi, fikirkanlah apa yang saya ceritakan tadi.